Bab berkenaan dengan ayat dan hadis berhubung dengan atau tentang 7 bumi dan firman Allah Azza wa Jalla. Bab berkenaan dengan hadis. Babu ma jaa, ma itu maknanya hadis. Hadis. Bab hadis tentang 7 bumi dan firman Allah Azza wa Jalla. Allah lah Tuhan yang telah menjadikan 7 langit dan bumi seumpamanya. Al-ayah hingga ke akhir ayat. Wasaqfil marfu' dan bumbung yang diangkat. Apa maknanya? Dalam Quran yang disebutkan wasaqfil marfu' itu mana as-sama, langit. Samkaha, rafa'a samkaha fasawwaha. Apa makna samka? Yani bina'aha, binaannya. Wal hubuk was sama'i dzatil hubuk. Hubuk apa makna? Istiwa'uha. Yani apa ni? Istiwa'uha. Yani betulnya, baik keadaannya dan eloknya. Yani hubuk itu. Lah apa ni? Husnuha itu makna ha tu balik kepada langit itu. Adzinat. Yani ia meminta izin. Adzinat, apa makna di sini? Adzinat itu maknanya sami'at wa ata'at. Yani dia mendengar dan patuh. Apa ni? Berkait dengan apa? Berkait dengan bumi pula. Berkait dengan bumi. Yani bumi itu mendengar dan patuh. Wa alqat, ini bumi lagi. Berkait dengan bumi lagi. Yani akhrajat ma fiha minal mauta. Apa makna alqat? Mencampakkan, yani mengeluarkan orang-orang mati yang berada di dalamnya. Wa takhallat, apa makna wa takhallat? Wa takhallat, ini pun bumi juga. Mana mengosongkan diri. Ia mengosongkan dirinya dari mereka. Ini bumi itu mengosongkan diri daripada kandungannya, daripada manusia yang berada di dalamnya. Tahaha, apa makna tahaha? Ini dahaha, yani meratakannya ataupun memisahkannya, memisahkan bumi itu. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dahaha, tahaha maknanya sama, yaitu memisahkan bumi, merenggangkan tanah-tanah bumi itu. Bis-sahirah, apa makna sahirah? Fa idzahum bis-sahirah wajhil ard. Makna sahirah itu muka bumi, di mana terdapat pada muka bumi itu hidupan, tidur mereka dan jaga mereka, yakni di atas muka bumi itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, ada berlaku di antara dia dengan beberapa orang pertelingkahan berhubung dengan masalah tanah. Maka dia pun masuk menemui Aisyah. Dia menyebutkan kepada Aisyah tentang perkara itu. Aisyah pun berkata, wahai Aba Salamah, elakkan dirimu dari tanah. Yani jauhkan dirimu, elakkan dirimu dari terlibat dengan masalah tanah ni. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menzalimi qadar, qaidah, mana qadar sejengkal tanah, yang di tanah orang, tuwiqahu, akan dikalungkan kepadanya dari 7 petala bumi. Akan dikalungkan dia dengan bumi itu dari 7 petala bumi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Salim, daripada ayahnya, yakni Ibnu Umar, katanya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengambil sedikit ataupun sesuatu dari bumi tanpa sebenar, tanpa haknya, akan ditenggelamkan dia pada hari kiamat nanti ke dalam bumi hingga ke petala yang ke-7. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Bakrah, daripada Nabi SAW sabdanya, zaman telah beredar, masa telah beredar seperti mana keadaan asalnya semasa Allah menjadikan langit-langit dan bumi ini, yaitu 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. 4 bulan darinya adalah bulan haram, 3 darinya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan Rajab Mudhar
Rajab Mudhar, bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadah dan Sya'ban. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bahawa arwah telah membantah dia berhubung dengan suatu hak yang didakwa olehnya bahawa Sa'id telah mengambil haknya itu. Annahu khasamathu arwah telah mendakwa Zaid Sa'id telah mengurangi haknya dan dibawakan perkara itu kepada Marwan. Dibawakan perkara itu, dibawa olehnya, yakni oleh arwah itu, perkara itu kepada Marwan. Itu makna khasamat, itu makna berkelahi, berbantah, dan bawa kes itu kepada pihak atas. Maka Sa'id berkata, saya yang mengambil sesuatu haknya. Saya bersaksi bahawa sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka akan dipakaikan tanah itu, akan dipakaikan kepadanya sebagai kalung pada hari kiamat nanti dari 7 petala bumi. Ibnu Abi Zinad berkata daripada Hisham, daripada ayahnya, katanya, qala li Sa'id, Sa'id bin Zaid berkata kepadaku, saya telah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan bab tentang bintang-bintang. Qatadah berkata, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, sesungguhnya kami telah hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu. Apa kata Qatadah? Khuliqa hadhihi an-nujum li thalathin, bintang-bintang ini telah dijadikan untuk 3 perkara. Yang pertama, Allah telah menjadikannya sebagai perhiasan langit. Yang kedua, sebagai rujuman lisyayatin, sebagai panahan terhadap syaitan. Dan yang ketiga, sebagai tanda-tanda yang boleh dijadikan sebagai panduan oleh orang yang dalam perjalanan. Faman ta'awwala fiha bighairi dhalik, sesiapa yang memandai-mandai ta'wil berhubung dengan bintang-bintang itu dengan selain dari yang tersebut tadi, berarti dia telah tersalah dan telah adha'a nasibahu, tidak mendapat habuannya, dan dia telah takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah bersusah dalam perkara yang tidak ada pengetahuan baginya, tidak ada pengetahuan dia tentangnya itu. Ibnu Abbas berkata, hashiman fa asbaha hashiman, dalam Quran hashiman itu mutaghayyiran, berubah. Al-ab wa fakihatan wa abba. Apa makna ab? Maknanya ma ta'kulul an'am, itu apa-apa yang dimakan oleh binatang ternakan. Wal anam, anam dalam Quran disebut apa makna? Al-khalq, yang makhluk. Barzakh, apa makna barzakh? Hajiz, maknanya dinding. Dinding. Waqala Mujahid, al-fafa, al-fafa apa makna? Wa jannatin al-fafa, yani multaffah, yang berlapis-lapis. Apa ni? Pokok-pokoknya itu, yani yang lebat, yang subur, pokok-pokoknya itu. Ghulb, apa makna? Ghulba mana al-multaffah, itu pun makna berlapis-lapis juga, tebal dia, makna subur. Firashan, apa makna? Hamparan, tilam itu, yakni mihadan, sebagai buayan, sebagai hamparan. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walakum fil ardi mustaqarrun, walakum fil ardi mustaqarrun, bagi kamu bagi kamu di bumi ini ada tempat tinggal yang tetap, yang tenang. Nakidan, apa makna? Nakidan maknanya qalilan, sedikit. Bab sifat syams wal qamar, ini bab tentang matahari dan bulan. Bihusban, beredar mengikut perkiraan, mengikut ketentuan. Qala Mujahid,
Mujahid berkata kahusbanir raha, mana seperti beredarnya kisaran. Wa qala ghairuhu bihusban, itu maknanya bihisab. Orang lain berkata yani asy-syams wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu bihusban. Apa maknanya? Yani asy-syams wal qamar tadurani bihusban bihisab, maknanya beredar mengikut perkiraan dan mengikut manzilah-manzilahnya, mengikut tempat-tempat peredarannya ataupun falak-falaknya. La ya'duaniha, kedua-duanya tidak melampaui tempat yang ditentukannya. Husban jama'atu hisab, husban juga boleh digunakan sebagai jamak bagi hisab, seperti syihab, syuhban. Duhaha wasyamsi wa duhaha, mana duhaha? Dawuha, yani sinarnya, cahayanya. An tudrikal qamar, daripada mendapatkan bulan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tidak dapat, tidak boleh mendapatkan bulan. Ay la yasturu daw'u ahadihima daw' al-akhar, yani masing-masingnya tidak menutupi cahaya yang lain. Yani salah satu darinya tidak menutupi cahaya yang satu lagi. Wala yanbaghi lahum dzalika, dan perkara itu tidak boleh berlaku kepada kedua-duanya. Sabiqun nahar, apa makna sabiqun nahar? Yatatalabani hathithain wala lailu sabiqun nahar. Dan malam juga tidak boleh mendahului siang, yakni saling mendapatkan di antara satu sama lain dengan cepat. Tidak berlaku begitu. Naslahu, naslahu apa makna? Makna kami melapah, kami mengeluarkan satu daripadanya daripada yang satu lagi, dan berlari masing-masing daripadanya. Wahyah, apa makna wahyah? Lemah. Wahyuha, lemahnya itu maknanya tasyaqququha, yakni pecahnya. Pecah apa dia? Langit. Arja'iha wal malaku ala arja'iha. Arja'iha makna pinggir, di pinggir-pinggirnya. Malaikat berada di pinggir-pinggirnya. Apa makna? Makna malam yanshaqqa minha, yaitu di bahagian langit yang tidak pecah. Fahum ala hafatayh, mereka itu, yakni malaikat itu berada di pinggirnya, di pinggir-pinggirnya. Kaqaulika, seperti kata engkau, ala arja'il bi'r. Arja' itu maknanya dengan makna pinggir, tepi, di tepi-tepi telaga. Aghtasha, dan jannah, apa maknanya? Makna azlama, gelap, maknanya gelap. Hasan berkata kuwirat, kuwirat maknanya diputarkan ataupun ditutupi, dibaluti sehingga hilang cahayanya ataupun sinarnya, yakni matahari itu. Wa yuqalu, dan dikatakan wal laili wa ma wasaq. Wal laili wa ma wasaq, apa makna ma wasaq? Malam dan apa yang dihimpunnya. Mana ma wasaq itu maknanya jama'a min dabbatin, malam dengan apa-apa yang dihimpunnya, yakni binatang-binatang yang dihimpunnya. Ittasaq, apa makna ittasaq? Istawa, yakni sama, rata, sempurna. Burujan, burujan pada manazil asy-syams wal qamar, yakni tempat-tempat peredaran matahari dan bulan. Al-harur, harur pada waktu siang, yakni angin panas pada waktu siang bersama dengan matahari. Ibnu Abbas dan Ru'bah berkata, harur itu ialah panas pada waktu malam, dan samum ialah angin panas pada waktu siang. Wa yuqal, dan dikatakan yuliju, apa makna yuliju? Yukawwiru, yakni membaluti. Walijah, yakni setiap sesuatu yang engkau masukkan ke dalam sesuatu yang lain, itu adalah walijah, mana sesuatu yang dimasukkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Dzar,
Katanya Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar, bila matahari telah jatuh, tahukah engkau ke manakah ia pergi? Yani matahari itu pergi ke mana? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia pergi sehingga ia bersujud di bawah arasy. Lalu ia meminta izin dan diizinkan kepadanya. Tak lama lagi, wa yushiku an tasjuda, tak lama lagi ia mahu bersujud tetapi tidak diterima darinya. Ia meminta izin, yakni untuk bersujud, tetapi tidak diizinkan kepadanya. Dan dikatakan kepadanya, yakni kepada matahari, irji'i ila haitsu syi'ti, ila haitsu ji'ti, kembalilah ke tempat yang kamu datang. Maka pada ketika itu ia muncul dari sebelah barat. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah maksud firman Allah Ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berlari hingga ke suatu masa yang ditetapkan untuknya. Itulah ketentuan Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, matahari dan bulan itu akan dibaluti, yakni akan ditutup, akan dimalapkan cahayanya. Dibalut, bila balut jadi malap, yakni akan dimalapkan cahayanya pada hari kiamat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa dia menceritakan daripada Nabi SAW sabdanya, matahari dan bulan itu tidak gerhana kerana kematian seseorang atau kerana kehidupan seseorang, tetapi kedua-duanya adalah tanda, kedua-duanya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kamu melihat keadaan itu berlaku, fasallu, maka bersembahyanglah kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak menjadi gerhana kerana kematian atau kerana kehidupan seseorang. Bila kamu melihat keadaan itu berlaku, fadhkurullah, kamu ingatlah kepada Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW pada hari berlaku gerhana matahari, baginda bangkit bertakbir dan membaca bacaan yang panjang. Kemudian baginda rukuk dengan lama, kemudian mengangkat kepalanya, yakni dari rukuk itu, lalu dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dan dia berdiri begitu, lalu dibacanya bacaan yang panjang tetapi kurang panjang daripada bacaan yang pertama tadi. Kemudian baginda rukuk dengan lama sekali, tetapi kurang daripada rukuk yang pertama tadi, kurang panjang daripada rukuk yang pertama tadi. Kemudian baginda sujud dengan lama, kemudian dilakukannya pada rakaat yang kedua seperti itu. Kemudian baginda memberi salam. Pada ketika itu matahari telah pun cerah. Maka baginda memberi ucapan kepada orang ramai. Kata baginda, berkenaan dengan gerhana matahari dan bulan itu, bahwasanya kedua-duanya itu adalah sebahagian, kedua-duanya itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak gerhana kerana kematian atau kerana kehidupan sesiapa. Bila kamu melihat berlaku kepada kedua-duanya begitu, fafza'u ila salah, maka bersegeralah kamu kepada sembahyang. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud daripada Nabi SAW sabdanya, matahari dan bulan itu tidak menjadi gerhana kerana kematian dan kerana kehidupan seseorang, tetapi kedua-duanya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kamu melihat berlaku gerhana kepada kedua-duanya, fasallu, maka bersembahyanglah kamu, yakni sembahyang kusuf, sembahyang gerhana. Ini masih lagi kita berkenaan dengan badi'il khalq, yakni berkenaan dengan kejadian alam semesta ini, kejadian alam semesta. Sebelum ini cerita pasal apa? Cerita pasal berjihad.
Jihad. Perang. Bila perang, kita ni manusia yang kerdil, manusia yang kecil, tak ada nampak. Kalau tengok daripada jauh tak nampak langsung, tak ada. Mati. Binasa. Bila perang, hancur lebur negeri. Itulah nasib. Mana kehidupan manusia. Itulah penghujung tamadun manusia. Buat-buat, lepas tu perang, hancur. Lepas tu buat pula, perang, hancur. Kalau kita nak itu hak kecil, hak besar pula lagu tu juga. Jangan kita ingat hak ni tidak hancur. Seseolahnya mana satu hari tu perang lalu hancur. Hak tu hentam hak ni hancur. Kira-kiranya begitu. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah SWT belaka. Maka berakhirlah alam semesta ini, akhir, habis. Hak dunia ni, hak sekeliling kita ni habis. Pergi duduk dunia lain pula. Itulah ceritanya Kitab Bad'il Khalq. Baru ni cerita tentang kejadian apa yang mula-mula sekali. Di mana Allah? Dia kata, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Tuhan Allah sudah ada ketika mana tidak ada apa-apa pun selainnya. Ada dah Tuhan. Maknanya adanya sedia kala. Lepas tu kita sudah bincang dah tu. Sekarang ni berkenaan dengan 7 bumi pula. 7 bumi pula. Iaitu firman Allah Azza wa Jalla. Dan firman Allah Azza wa Jalla, yang ni Imam Bukhari buat mari berkenaan dengan 7 bumi. 7 bumi ni ada dalil dia dalam Quran. Bukan langit saja ada 7 petala langit. Bumi ni pun ada 7 juga. Ada 7 juga. Iaitu firman Allah SWT, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itulah ayatnya. Sambungnya sampai akhir itu dalam surah Talaq. Talaq tu pecah juga, bercerai juga, berselerak juga tu. Talaq tu akhirnya dia mari 7 langit dan bumi ni. Usahakan kamu cerai, 7 langit dan bumi ni pun pisah juga, berselerak juga akhirnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah Tuhan yang telah menjadikan 7 langit-langit dan bumi mithlahunna, seumpamanya. Hak ni kalau nak bahas hak ni, pada hak ni ya malam ni kalau nak kira, tapi anda tidak nak panjang, sikit-sikit sudahlah, sikit-sikit. Malam ni kalau nak bahas hak ni pada hak ni, sebab panjang sangat perbahasan. Dan perbahasan hak ni yang memuaskan hati anak tak ada. Sebelum pada ni duduk bengong, macam mana maksudnya? Hak ni tak apa lagi kalau tengok ni ayat ni. Kalau tengok hadis-hadis dia, ramai ulama-ulama pula pertikaikan hadis ni tidak sahih, kata dia. Hadis ni maudhu', kata dia. Hadis ni tak boleh pakai. Hadis ni tak masuk akal. Hadis ni bercanggah dengan hadis ni pula. Kita tengok tepi ya, tengok tepi. Nombor 12 tu, wa minal ardi mithlahunna qala Dawudi berkata fihi dalala ala anna al-ardin ba'daha fawqa ba'd. Ini menunjukkan bahawa bumi-bumi itu sebahagiannya berada di atas sebahagian yang lain, yang berlapis-lapis bumi. Serupa dengan langit juga. Dan ada dinukilkan daripada sebahagian mutakallimin bahawa serupa di sini, kesamaan yang dibuatkan di antara langit dengan bumi di sini iaitu pada bilangan sahaja. Dan hak 7 tu mutajawirah, dekat-dekat hak 7 tu. Ibnu Tin pula menukilkan daripada sebahagian ulama bahawa bumi ini satu saja. Qala, kata dia, pendapat ini tak betul, tertolak dengan Quran dan Sunnah. Sebab Quran kata tidak satu, 7. Wa minal ardi mithlahunna, dan daripada bumi Tuhan buat 7. Yang ni serupa dengan langit juga, 7. Dia kata pendapat ini tertolak. Qultu, saya kata boleh jadi maksud ba'd, setengah ulama tu bumi ini satu, dia berpendapat tajawur, oleh kerana dekat sangat, rapat sangat tu, berlapis-lapis tu dikira satu. Itu maksud satunya, bukan dia tidak terima lapisan tu. Itu pula kata. Kalau tidak, bermakna dia
secara terang melakukan percanggahan dengan Quran, itu tidak mungkin seorang ulama akan buat lagu tu. Wa yadullu lil qawli zahir, menunjukkan kepada pendapat yang zahir ini, ma rawahu Ibnu Jarir min tariq Syu'bah an Amr bin Murrah an Abi Dhuha an Ibn Abbas, berhubung dengan ayat ini, riwayat ini. Wa minal ardi mithlahunna qala, kata Ibnu Abbas, fi kulli ardin mithlu Ibrahim, mithlu Ibrahim wa nahwu ma 'ala al-ardi min al-khalq. Hakadha akhrajahu mukhtasaran wa isnaduhu sahih. Wa akhrajahu al-Hakim wal Baihaqi min tariq Atha bin As-Sa'ib an Abi Dhuha mutawwalan, wa awwalu ay sab'i ardin fi kulli ardin Adam ka Adamikum, wa Nuhin ka Nuhikum, wa Ibrahim ka Ibrahimikum, wa Isa ka Isa, wa nabiyyun ka nabiyyikum. Qala al-Baihaqi isnaduhu sahih illa annahu syadz. Fathul Bari, dia ambil tanpa pindaan apa-apa daripada Fathul Bari. Ni kalau kita tengok ayat ni, dalam ayat ni dia tidak ayat supaya luar ada dalam hadis ni. Hadis ni lah, bila menghadapi hadis ni, ramai ulama kata ni bukan setakat dhaif saja, maudhu', ini tak boleh pakai, gini-gini. Dia kata dalam riwayat ni Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas ni, dalam setiap bumi itu, bukan sekadar 7 bumi saja, di setiap bumi itu ada Ibrahim. Ada Ibrahim, serupa Ibrahim. Fi kulli ardin mithlu Ibrahim, di setiap bumi itu ada serupa Nabi Ibrahim. Hai, apa makna? Dan seumpama makhluk yang terdapat di bumi ini. Maknanya makhluk-makhluk yang ada di bumi ini ada juga di bumi sana. Ini dikemukakannya secara ringkas, isnadnya sahih. Dan Hakim dan Baihaqi mengemukakan hadis ini daripada tariq Atha bin As-Sa'ib. Di setiap bumi itu ada Adam seperti Adam kamu, dan Nuh seperti Nuh kamu, dan Ibrahim seperti Ibrahim kamu, Isa seperti Isa, dan seorang nabi seperti nabi kamu. Baihaqi berkata isnadnya sahih, sanadnya sahih, cuma ia syadz. Cuma dia ni syadz. Jadi berdasarkan hadis ini bengong habis. Macam mana ada Nabi Adam pula kau? Kalau Nabi Adam, mana dulu dengan Nabi Adam kita? Pada Nabi super Nabi kamu ni, mana seperti dia? Ada Nabi Muhammad kau pula? Mana dulu Nabi Muhammad ada di bumi lain dengan Nabi Muhammad yang ada di bumi? Kau bumi ni tak ada lagi. Selepas ni baru akan dihuni bumi-bumi lain, hak ni lagi tu. Lepas pada tu baru ada Adam baru pula, Nuh baru pula, dan seterusnya. Kalau ke mana? Pening. Oleh kerana pening, kata ini hadis ini zahirnya nampak bercanggah dengan khatmin nubuwah. Dari segi akidah, ia belaga. Ia belaga tepuh akidah khatmin nubuwah. Sebab sekali kita tengok nampak ada lagi nabi seperti nabi kamu. Maknanya nabi kata gini setelah dia ada. Kalaulah kita andaikan hak nabi dari bumi lain itu ada kemudian, bermakna ada lagi nabi sesudah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada nabi itu tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam Quran kata dah, dia tu khatamun nabi, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Mana adalah nabi yang terakhir. Mana lagi nak ada nabi yang lain? Patut apa makna? Ada pula Nabi Isa, sumpah Nabi Isa. Pas sumpah Nabi Isa tu sumpah lagu mana? Dia nak kena bunuh oleh kaum dia kah? Pas dia lari, lepas tu Tuhan angkat dia ke langit. Lagu mana? Apa makna seperti Nabi Isa? Lepas tu Ibrahim ada Namrud kah pula? Berlaku seperti yang berlaku kepada Nabi Ibrahim yang kita maklum dalam sejarah tu, kalau ke mana? Pening. Bila pening ditolak hadis. Tolak hadis. Sejauh yang anda baca, tak ada jawapan. Dan anda pun bingung juga tu. Macam mana ni? Tetapi hadis ini sahih ni tadi dia kata sahih.
Banyak riwayatnya, turut riwayat. Dan apa penyelesaian dia? Penyelesaian dia. Anda tak saya panjang sebenarnya, tapi nak jadi ala kepanjang. Kita cuba pendek lah. Rekahnya begini. Setelah anda baca buku ni, baru selesai masalah. Buku ni dikarang kecil yang apa, tetapi cukup pening kepala baca. Dikarang oleh seorang ulama besar di India, pengasas Darul Ulum Deoband, Maulana Qasim Nanutwi. Dia karang apa namanya? Tahdzirun Nas min ingkari athar Ibn Abbas. Peringatan kepada manusia daripada mengingkari athar Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas ni, asar Ibnu Abbas. Hak kata Nabi ada Nabi Adam sepo Adam kamu, Nabi Nuh sepo Nabi Nuh kamu tu. Hak tu jangan main-main. Jangan mudah-mudah nak ingkar, nak tolak hadis itu. Sebab hadis itu sahih. Dia mari bukti di mana bagaimana sahih hadis ini. Banyaklah dalam ni. Lepas tu sehingga timbul kecoh di India suatu ketika dulu. Orang tuduh dia. Kata dia ni, kata Nabi Muhammad SAW ni bukan Nabi yang terakhir. Padahal tidak gitu. Dia ada perbahasa dia. Kalau kita baca dengan baik, tapi dalam bahasa Urdu. Tak ada. Dalam bahasa Arab pun tak ada. Dalam bahasa lain tak ada. Dalam dunia ni, tak ada perbahasa macam ni yang anda jumpa. Setakat anda jumpa. Tak tahulah kalau ada. Kalau ada, cuba carilah, tengoklah. Tapi setakat yang anda tahu, tak ada. Inilah satu buku yang unik, pelik. Lepas tu dijawab oleh ulama-ulama kemudian pula, orang-orang yang keliru tu, selesailah masalah. Dia tidak kata Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi yang terakhir, tapi perbahasa dia tu lagu mana. Perbahasa dia cukup pelik lah. Memang pelik. Secara ringkasnya, anda nak sebut ni secara ringkas lah. Dia kata, di antara dia sebut, bahawa tasbih di sini adalah tasbih fin nisbah. Selesailah masalah. Kalau orang belajar balaghah faham. Tasbih fin nisbah. Bukan makna tasbih tu tasbih mana serupa sungguh. Semua orang kata dia tu serupa singa. Mana dia singa kah? Mana dia singa? Tidak. Dari satu sudut ada kesamaan di antara dia dengan singa, iaitu sudut berani, iaitu belik, serupa ular. Lepas tu makna dia serupa ular kah? Dari segi sifat dia, kejadian dia? Tidak. Tetapi dari satu sudut ada kesamaan itu. Tasbih fin nisbah berarti di sana, di bumi sana tu pun ada juga. Mana sebagaimana di bumi ini ada Fir'aun. Allah SWT tidak elak Fir'aun itu bermaharaja lela dengan kezaliman dia, dengan menyesatkan orang. Tidak elak. Dia akan mari Musa. Sebagaimana dalam dunia ni ada Namrud. Allah SWT tidak elak Namrud. Dia mari Nabi Ibrahim. Di sana tu pun ada juga perjuangan lagu tu. Ada juga perjuangan lagu tu. Lepas tu hak ni semua ni dia ambil daripada mana? Akhirnya dia ambil daripada Nabi SAW juga. Dia kata, ni di antara butir dia ni. Dia kata nubuah ni ada dua macam. Satu nubuah zatiyah, nubuah bidzat orang panggil. Satu lagi nubuah bil arab. Dia ni selain daripada ulama hadis, dia ni ulama falsafah. Dia kecek memang falsafah semua. Payah kita nak faham. Kita berkali-kali baca baru faham. Dia kata nubuah zatiyah ni ada pada siapa? Muhammad sahaja. Usah ke nabi-nabi dalam bumi lain, nabi-nabi dalam dunia ni pun bukan nubuah dia bizzat, tidak. Nubuah dia adalah bil arab. Nubuah bizzat yang sebenarnya ialah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak buat contoh, katakanlah contoh ke dia matahari, cahaya yang ada pada dia tu, kalau kita kata cahaya yang ada pada matahari itu cahaya asli lah, cahaya asal hak Allah SWT buat bui kepada dia, ada letak dalam dia cahaya dia hak asal. Maka Nabi Muhammad SAW ni dengan kenabian yang Allah SWT bagi kepada dia supaya cahaya tenaga yang Allah SWT beri kepada matahari. Lepas tu hak lain ada cahaya, ambil daripada hak tu, bukan cahaya sendiri, daripada hak tu belakang. Bermakna tidak ada nabi lain yang boleh mengatasi nabi kita. Kalau dia ambil daripada hak ni juga. Sehingga kalau Nabi Isa hak mari dulu daripada nabi kita, dalam hadis-hadis disebut bila dia mari di akhir zaman, dia ikut nabi kita juga, tak ada ikut lain. Sebenarnya hakikatnya nabi kita Muhammad SAW itulah yang mempunyai kenabian hakiki. Hak lain itu cahaya belaka, pantulan belaka.
Di sini kita tengok ada cahaya juga, tapi adakah cahaya dia cahaya yang sebenar? Tidak. Di sini kita tengok ada cahaya juga, adakah cahaya itu cahaya yang sebenar? Tidak. Itu adalah pembalikan daripada cahaya yang lain. Hak mari lain. Itulah dua perkara, dua poin besar. Yang pertamanya, tasbih di sini tasbih fin nisbah. Tasbih fin nisbah. Apa makna nisbah? Ya nisbah ta'dil. Jadi kalau ada Fir'aun, maka ada Musa. Kalau ada Abu Jahal, ada Muhammad. Allah SWT tidak biarkan makhluk dia ni dianiaya, disesatkan oleh orang-orang seperti Namrud, seperti Fir'aun dan sebagainya. Dan setiap kejadian kehidupan ada punca dia, ada asal dia. Seperti mana kalau kehidupan dalam dunia ni manusia bermula dengan Adam, maka dalam kehidupan yang lain, di dunia yang lain, di bumi yang lain ada juga permulaan dia. Bukan tak ada permulaan. Itu maknanya ka Adam. Seperti Adam kamu tu. Bukan makna seperti Adam kamu tu dia serupa-rupa dengan tu Adam kita. Tidak. Maknanya ada punca dia. Ada punca dia. Lepas tu ada kemudian tu silsilah keturunan dia lah, pecahan dia lah. Lagu tu maknanya. Lepas tu kalau kita nak tengok ayat Quran. Lah ni orang duduk kaji ni lah ni. Orang Islam je ketinggalan. Orang kafir tu, puak-puak angkasa lepas tu, saintis tu, duduk kaji. Ada kehidupan selain daripada di bumi? Adakah kehidupan? Mungkinkah ada kehidupan selain daripada di bumi? Dia duduk kaji. Dia duduk cari, duduk selidik bintang marikh lah, ke bulan lah, pergi balik kaji. Tak ada bulan, nampak tak ada. Cari sana, tapi dia ini semula jadi manusia. Kalau kaji, dia akan sampai ke situ. Dia akan nak tahu. Memang sifat manusia. Bila nak tahu, maka Allah SWT bagi tahu dah. Cuma kita tak buat kajian. Cuba kita perhati ayat ni. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara tanda kebesaran Allah SWT ialah kejadian langit-langit dan bumi ini. Wa ma batha fihima min dabbah, dan binatang-binatang. Dabbah itu mana hidupan yang melata pada kedua-duanya. Yang ni pada bumi dan pada langit ada kehidupan. Bukan malaikat. Dabbah ni tidak kata kepada malaikat ni. Malaikat lain. Dabbah ni yang memerlukan makan minum. Ia hidup seperti binatang, haiwan. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Oh, itu besar, cukup besar makna. Tapi lagu mana nak sampai? Dan dia Tuhan tu, wa huwa Tuhan itu ala jam'ihim, untuk mengumpulkan mereka semua tu. Ini dabbah, hak di atas bumi ni, di langit ni. Idza yasha'u qadir, bila dia nak, dia berkuasa, boleh kumpulkan. Hak itulah puak-puak saintis, puak-puak barat dia buat kajian perang antara bintang-bintang ke apa tu. Oh, dia buat rupa orang macam ni. Khayalan tu, khayalan. Tapi dia andaikan makhluk agaknya kalau dia nak mari bumi ni lagu mana? Kita nak pergi duduk negeri dia, planet lain. Dia marah kita, perang. Atau dia nak mari negeri kita. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Ulama-ulama tafsir dulu, dia kata ini bila kiamat Allah SWT akan kumpulkan semuanya. Dalam ayat tu tak ada sebut. Bila kiamat, bila dia nak, dia kata dia boleh mengumpulkan semua. Tak tahu. Gitu hakikat dalam Quran yang sebut. Dabbah ni apa makna dabbah? Makna hidupan yang makan minum. Itu dabbah. Lepas tu kalau kita kata wa minal ardi mithlahun, bumi. Apa makna bumi? Kalau kita tengok dari segi bahasa Arab, ard itu sendiri maknanya gapo? Maknanya subur, comel, cantik dipandang. Cantik dipandang ni apabila ada tumbuh-tumbuhan, ada air, ada gunung ganai, ada perhiasan, ada binatang-binatang, bau cantik, bau comel. Itu makna ard. Bila kata ard ni, hak lain-lain itu pun ard juga. Ard juga. Cuma dia panggil itu panjanglah ceritanya, ada pun tak segi panjang. Jadi ard itu ada ard idhafi, ada ard hakiki. Ada ard idhafi, ada ard hakiki. Supaya dengan kalau dalam mantik orang belajar jenis hakiki, jenis idhafi. Jenis idhafi, jenis hakiki. Lagu mana?
Begitu juga nau hakiki, nau idhafi. Lagu mana? Yang di bumi itu, nisbah kepada bumi kita, ia di atas. Dari segi dia di atas tu kita kata langit. Kita kata langit. Tetapi dia nisbah kepada hak atas dia lagi bumi. Gitu pada lapisan-lapisan bumi itu. Boleh jadi itu yang dimaksudkan. Satu lagi buku yang anda baca dalam menghuraikan benda ni, iaitu Maulana Syihabuddin Nadwi. Ini seorang ulama dan saintis di India. Dia juga banyak buat kajian tentang Quran dan sains moden ini. Banyak dia bahas benda-benda macam ni. Bagi dia, yang dimaksudkan dengan bumi-bumi ni bukan lapisan bumi ni, bawah ni tidak. Kita ni lapisan itu dimaksudkan dengan lapisan itu ada beberapa bumi. Di bumi itu adakah duduk dalam galaksi ni atau di luar daripada galaksi ni? Dia kata bagi dia di galaksi lain, bukan galaksi ni. Ada di bawah kuasa matahari yang lain, bukan matahari ni. Ada bumi lain. Di sana tu ada bumi yang lain, dan di sana ada juga kelayakan untuk kehidupan ini. Kalaulah ada galakan macam ni, sepatutnya orang Islam kena lebih daripada orang kafir lagi. Usaha buat kajian, pergi ke angkasa lepas. Sebab dia larang, pergi. Mana tahu takut nak boleh kita. Takut nak boleh kita. Ni dah kau orang semua. Kutub utara dah kau orang. Kutub selatan dah kau orang. Taluk. Tu dalam dunia ketinggalan. Usah kau nak pergi ke angkasa lepas. Dah kau orang pun. Tidak salah dari segi agama nak buat kajian, nak pergi ke sana pun. Lah pergi. Lah pergi. Kalau kita perhati dalam Quran banyak. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda Tuhan di langit dan di bumi. Mereka duduk lalu semua di situ. Tetapi mereka berpaling, tidak mengambil peringatan, tidak mengambil pengajaran. Mana Tuhan wayat dah manusia ni bukan jalan di atas bumi saja, tapi berjalan di atas, di angkasa lepas. Boleh pergi di langit, boleh pergi. Pergi itu kata yamurruna 'alaiha. Duduk berjalan. Jalan ke mana? Hak mudahnya kita tengok, kita naik kapal terbang, kita duduk jalan atas kapal terbang. Kita jalan atas bumi ke tu? Tak tu. Lepas tu orang boleh pergi jauh lagi. Dalam Quran sudah sebut dah tu. Ada tanda Tuhan bagi orang yang beriman. Tapi hak kafir pergi datang lagi pun tak dapat juga hidayah. Bagi orang nak mikir sudah cukup tu kebesaran Tuhan. Jadi ini secara ringkas tu. Secara ringkas kena ingat tasbih di dalam hadis ini bukan tasbih mutlak, tidak. Tetapi tasbih ini tasbih nisbah. Bukan makna Nabi tu ada, dia tu rupa dia betul-betul serupa dia tu ada 7 dalam 7 bumi ni, tidak. Bukan Nabi Ibrahim betul-betul Nabi Ibrahim dalam dunia ni, Nabi Ibrahim dalam dunia tu pun lagu tu juga dengan rupa dia, dengan sejarah hidup dia. Bukan lagu tu, tidak. Sebab apabila kata tasbih dalam bahasa Arab bukan makna perumpamaan itu serupa 100% dari semua sudut, tidak. Serupa dari satu sudut nisbah ke apa dia? Kalau Adam serupa dengan Adam kamu, yakni di sana pun ada permulaan keturunan juga. Bukan tak tahu mana punca keturunan, tidak. Tahu. Kalau Nabi Ibrahim ada, maknanya ada Namrud. Di sana pun ada juga hak jahat. Sebab itulah dalam ayat tadi yatanazzalul amru bainahunna. Kalau kita baca ayat selepas pada ni, perintah Tuhan turun berterusan di antara langit-langit dan bumi-bumi itu. Tu perintah Tuhan apa makna? Yang diketetapan Tuhan lah, sunnatullah. Begitu juga perintah Tuhan, wahyu ke apa, dia terikat juga tu. Dia terikat juga. Andai kata sajalah ni, andaian. Kalau kita manusia ni pergi ke sana, dia dapati ada makhluk yang berakal. Manusia. Dan dia kata Adam seperti Adam kamu, mana jenis manusia juga, jenis hidupan yang berakal tu. Maka kita berkewajipan mendakwah mereka masuk Islam. Kalau dia tidak Islam, gitulah. Seperti kita pergi dalam hutan, kita pergi di gunung mana-mana, jumpa dengan orang asli, tak siapa seru. Bila kita jumpa dengan dia, kita kena ayat Islam kepada dia. Serupa juga kalau di planet lain pun. Maknanya risalah ni tidak berhenti setakat dunia ni, tidak. Itu makna yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Tuhan tu turun di antara langit-langit dan bumi-bumi itu sentiasa turun. Apa Tuhan buat gitu? Supaya kamu mengetahui
bahawa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Tu maknanya kalau kita boleh ni sikit sangat lah ni pun tak tahu lagi, tak pasti lagi, ada hidup tu baru duk cari, tak pasti lagi. Tetapi dalam Quran sudah ayat tak payah hadis ni. Kalau nak kata dalam bumi lain ada hidup ni makna kalau kata ada Nuh, ada Ibrahim, maknanya hak hidup lah ni supaya orang makna tinggi benar tu tarah tu. Kalau ada lagu tu makna dia perlu makan minum, dia perlu makan minum. Kalau ada hak lagu tu yang berakal lagu tu, dia kena ada wahyu risalah, dia kena ada. Maknanya baik buruk ni Allah SWT sudah buat dalam diri manusia, sifat dia. Kalau ada di mana-mana pun jin, lagu tu juga baik buruk ni ada, dia ada berlawan sama. Baik dengan buruk tu duduk berlawan sama. Jangan kita ingat kalau di bumi mana selain daripada bumi ni, mana Tuhan lock manusia ni dengan kesesatan dia. Tidak, Tuhan bimbing dia. Mana ada sama hak Nabi Isa, hak Nabi Musa, hak Nabi Muhammad, hijau orang lagu ni ada sama. Kalau tak ada, andai kata tak ada, kalau kita sapa dulu, kita berkewajipan menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Gitulah maknanya. Lepas tu seterusnya dia kalau nak apa hatinya, hak ni kena baca ni, apa hati. Sebab itulah anak kata dalam pertemuan baru ni, pokok penterjemah ni, anak kata dalam bahasa Urdu ni banyak perkara, benda yang tak ada, anda tidak dapati dalam bahasa lain dalam dunia. Kadang-kadang dalam bahasa Arab pun tak ada. Seperti kajian-kajian seumpama ini, tak usah cari, tak jumpa. Setakat anda cari dah tahu. Kalau jumpa ada orang bahasa ni dengan detail lagu ni, sebuah buku ataupun banyak lagi perbahasan-perbahasan yang lain yang anda dapati tidak ada, hanya ada dalam bahasa Urdu. Sebab tu kalau kemajuan dia, sebab tu bagi anda, selain daripada bahasa Arab, orang nak menguasai ilmu agama ni, dia kena reti bahasa Urdu. Kalau tidak, banyak perkara dia akan ketinggalan, dia tidak tahu, maklumat tak sampai. Sebab apa? Sumber tu ada tapi dia tak boleh pergi. Bayangkan anda sebut, di antara yang anda sebut, bayangkan kalau dalam bahasa Melayu, tafsir dengan terjemahan dia ni ada berapa? Kira lah Malaysia, masuk Malaysia, Tani masuk, Singapura, Brunei, Indonesia masuk semua. Anda rasa tak lebih daripada 20 buah. Hak besar dengan hak kecil, terjemahan walaupun nota ringkas, tak lebih daripada 20 buah. Tapi kita tahu kalau dalam bahasa Urdu ni sudah lebih 600 buah tafsir dan terjemahan Quran. 600 buah, bayangkan lah. Setara mana? Macam-macam aliran pula kita boleh tengok. Macam-macam aliran. Tu dalam bab tafsir. Tafsir Arab ni banyak juga tafsir Arab. Hak dulu, besar-besarnya hak dulu. Hak kemudian ni pun ada semacam juga. Tetapi hak dalam bahasa ni satu lagi bahasa umat Islam yang begitu maju, yang begitu banyak memberi sumbangan kepada perpustakaan Islam, iaitu bahasa Urdu. Itu apa yang anda dapati. 600 lebih tafsir saja. Kita tak tahu Ustaz Syed Ahmad Khan itu, dia tu orang modernis, banyak perkara yang ulama-ulama tak setuju dengan dia juga. Pengasas Universiti Islam Aligarh Muslim University di India tu, yang membawa banyak kemajuan kepada orang-orang Islam dalam apa ni, ilmu-ilmu moden. Ustaz Syed Ahmad Khan itu, walaupun orang tak setuju dia, ulama tak setuju, tapi dia tu sendiri orang tak tahu, dia tu ahli tafsir juga. Dia ada tafsir dia sendiri. Walaupun ulama tak setuju dengan pandangan dia, itu soal lain. Nak ceritanya macam-macam aliran ada tafsir. Itu tak tengok lagi dari sudut lain. Sebab itulah banyak kalau tak sampai. Kalau tengok sini sekadar ni dia kata gitu. Lepas tu kita tengok ulama-ulama lain dia kata dongeng ni. Kalau lagu tu kaedah lagu mana sahih ni, kita tak nak kata dongeng. Sebab itulah Maulana Qasim Nanutwi dia kata tahdzirun nas, tajuk dia tahdzirun nas min ingkari athar Ibn Abbas, peringatan, ancaman kepada manusia jangan mengingkari athar Ibnu Abbas ini, sebab ini adalah athar yang sahih,
dan kita boleh takwil lagi. Bukan maknanya siapa jadi bercanggah dengan akidah ke apa, dak, masih boleh takwil lagi. Bila boleh takwil sesuatu yang sahih, kenapa sampai kita nak tahu tak benar sabar? Sekatulah dulu, panjang lagi. Tapi secara ringkasnya anda sudah sebut dah tadi. Gitulah. Wasaqfil marfu', apa mana bumbung yang diangkat, yang ditinggikan, yang di langit, maknanya langit. Orang duduk kata bulan, siapa ke bulan, siapa ke langit dah. Oh, itu dangkal benar tu. Sebab itulah kita tengok dalam kitab-kitab tafsir ke apa, Ibn al-Arabi di antaranya yang menyebutkan bahawa langit sebenarnya jauh lagi. Ni bulan, bintang, gapo ni, matahari duduk bawah ni lagi. Kok ni pun baru sampai ke mana bang? Jauh lagi. Kok kata langit-langit. Cuma orang-orang hok duduk bawa cerita Mi'raj yang tak kena lagu tu, dia pakai hadis yang maudhu'. Dia kata langit apa ni, bulan tu duduk di langit yang pertama, goni duduk langit yang kedua, matahari tu duduk langit yang keempat. Lepas tu langit yang pertama ni tebalnya begini-gini daripada goni-goni, daripada emas, daripada perak, macam-macam lah disebut. Itu habis kita tahu lah waktu tu maudhu', waktu tak betul tu waktu tu. Dan dia kata kalau naik ke langit, tengok Nabi SAW naik ke langit, ada pintu, tak boleh naik gitu. Tanya siapa dia, mari, rakyat Muhammad, ni perintah daripada Tuhan, suruh buat naik. Apa aku buka pintu baru boleh naik, pakai api boleh naik. Dia kata ini benda kecil je, biasa je. Apa kita nafikan? Sebab kita nafikan Columbus misalnya, dia jumpa benua Amerika. Apa? Pelik ke benda tu? Tidak pelik. Benda tu masih di bawah, rendah saja. Kalau orang ni jumpa benua ni, orang ni mula-mula pergi ke kutub utara, kita kata mustahil pasal dia kafir, tak boleh pergi. Apa? Ni muka bawah lagi, tak ke mana lagi. Kalau dia jumpa dulu pun apa, tidak jadi jejak apa-apa kita. Langit tu jauh lagi, tak tahu mana. Samka, mana bina'ah, mana langit itu ada binaannya sendiri. Memang ada binaan. Mana bukan dia tu kosong saja, ruang kosong saja, tidak. Tetapi ada binaan dia sendiri. Hubuk, mana istiwanya, sempurnanya dan cantiknya. Mana kalau kita tengok langit, lenggok ke langit tu, cantik, sempurna langit itu. Azinat, dia minta izin, apa ni, dia dengar, itu mana azinat, dia dengar dan taat. Mana semua kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ni, nak ceritanya badi'il khalq ni, kejadian alam semesta ni semuanya tunduk, dengar, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan kepada kita manusia. Kamu ni kecil, gapo banding kamu? Gapo nak banding dengan gapo dia lah, kamu ni kecil sangat. Kamu pun kena ikut juga pada perintah Tuhan. Tuhan tu juga, Tuhan yang buat apa ni sistem dalam alam semesta ni, Tuhan itulah juga yang buat kamu. Kamu kena dengar, kamu kena patuhlah. Wa alqat, yang di bumi itu, di apa ni, bila kiamat nanti akan mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Mana orang mati ada dalamnya, memuntahkan keluar mana kandungan di dalam perut dia tu. Maknanya semuanya akan dihidupkan semula. Wa takhallat, dan ia mengosongkan dirinya, yakni perut dia tu, daripada mereka, yakni daripada manusia-manusia. Tahaha, dahaha. Ini pun satu hal juga, panjanglah ceritanya. Kalau ni dia kena bab suku pula ni, dia kena, sebab itulah zaman sekarang ni orang sudah buat kajian banyak tentang Quran dan sains tu, hadis dan sains. Dahaha, tahaha, ni pun lagu tu juga. Ini pun satu teori juga. Ahli-ahli sains kaji bumi, dia kata bumi ni asalnya tanah dia setumpuk tanah dia. Orang lain tu apa ni, air saja, laut saja. Lepas tu dengan berlaku gempa bumi, dengan berlaku gunung berapi, dengan begitu begini dia jadi pecah. Dia jadi renggan, apa ni, terpisah. Tanah tu jadi terpisah. Hak ni jadi benua ni, hak ni jadi benua ni, hak ni jadi pulau ni, hak ni jadi pulau ni. Itu makna dahah.
fa idahum bis sahirah. Apa makna sahirah? Makna di muka bumi. Sebab apakah sahirah? Bumi ini dipanggil sahirah, mana tiba-tiba mereka berada di tempat yang jaga. Yang jaga tu maknanya muka bumi ini, kerana di situ ada kehidupan, ada binatang yang mana tidur mereka dan jaga mereka di situ. Ini secara majaz lah ni digunakan. Bumi ini dikatakan sahirah, yang jaga. Maksud dianya orang yang ada di atas dia tu, orang yang ada di atas dia tu yang jaga. Ini orang panggil majaz mursal. Itlaqul mahal wa iradatil hal. Itlaqul mahal wa iradatil hal. Sebut tempat tapi yang dimaksudkan ialah penghuninya. Sebut tempat tapi tempat itu tidak dimaksudkan. Yang dimaksudkan ialah penghuninya. Di sini ada kaitan hak tu lah ni. Ada kaitan dengan hak. Sahirah tu maknanya bumi. Bumi yang dimaksudkan di sini iaitu tempat orang yang hidup, berjaga dan tidur. Iaitu makhluk yang ada tidur, ada jaga dia. Di mana waktu? Di bumi. Kemudian dia mari hadis ni, hadis bumi. Hak bumi 7 lapis ni maksudnya hak sesuainya 7 lapis ni bumi ni. Apa maksud 7 lapis sungguh? Kau banyak lapis. Tetapi ditakbirkan, disebutkan dengan 7 untuk menunjukkan banyak. Nak ceritanya, kalau bahasa Arab ni untuk banyak dia guna 7 selalu. Kalau orang tu buat nyaya kat orang dalam masalah tanah ni, bukan setakat tanah ada atas tu je. Tuhan seksa dia ni. Sampai ke bawah ni. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah tu maknanya akan dililit. Lepas tu kita kata nak lilit lagu mana? Tekak dia pendek. Kalau pakai sebagai tok, maknanya ini sebagai kalung. Pak bumi ni sebesar ni macam mana? Dulu kita sudah jumpa dah ini. Hadis ni kita sudah jumpa dah, perbahasan sudah ada dah sana. Di antaranya Allah SWT boleh panjat tekak dia untuk seksa dia. Dah jadi teruk nampak. Huduh nampak. Lepas tu cekik dengan dia. Lilit dengan bumi. Boleh? Dia boleh buat lagu tu. Seperti mana disebutkan dalam hadis ada disebutkan orang dalam neraka ni gigi dia tu besar bukit. Gigi dia. Lagu mana kita kata? Gigi besar bukit. Tuhan boleh buat. Sebab kau besar dari segi kesakitan ataupun kenikmatan lebih terasa lagi. Lebih terasa lagi. Kalau kita kecil, nikmat kau ataupun kesakitan tu kurang. Kalau kau besar, dia kau terasa. Sama ada dari segi nikmat ataupun dari segi azab, lebih terasa. Lepas tu walaupun dia besar, tidak serupa dulu. Dia juga. Dia tetap dia juga. Seperti manusia dalam dunia. Ketika bayi tu, dia dah. Hak nama gua tu lah, nama Khalid tu kita kata. Bila dia umur tu 5 tahun, Khalid tu. Bila dia umur 20 tahun, dulu tak ada janggut dah. Jebel. Lepas tu bila dia tua, berubah pula. Dulu janggut hitam, lepas tu jadi janggut putih. Tapi Khalid tu juga tak berubah. Dia tetap hakikatnya dia juga. Walaupun besar dia, tu tidak serupa. Serupa juga dalam neraka ataupun dalam syurga saya. Waktu ya katakan dalam syurga tu besar ke dalam syurga. Besar lagu mana? Tuhan boleh buat besar. Seperti mana dia boleh buat besar kita dalam dunia. Dalam dunia dia boleh buat besar dah. Daripada kecil jadi besar. Daripada tak boleh jalan boleh jalan. Apa salahnya? Apa peliknya? Kalau dia boleh buat besar kita. Saya rasa untuk kita dapat merasai nikmat tu lebih lagi. Kalau dalam syurga. Kalau azab pun lagu tu juga. Kalau azab pun lagu tu juga. Jadi di antaranya begitu. Ataupun dibebankan dia dengan sesuatu yang tidak terpikul. Itu maksud. Ini majaz. Ini kiasan. Bahasa kiasan. Akan dililit dia dengan sesuatu yang dia tidak tertanggung. Seperti mana dililit bumi ni. Wah, bumi ni bukan lilit tekak dia saja. Habis semua sekali. Bagaimana? Maknanya ini semua hadis-hadis ini menunjukkan bumi itu ada lapisan-lapisan dia. Bumi dia sendiri. Tetapi hak dalam ayat tadi maksudnya hak lain. Bukan hak ni. Setengah ulama kata bumi ni sendiri ada lapisan 7 tu. Tapi kalau dikaji nak kata 7 dengan tepat pun tidak juga. Khilaf pula tu di antara ulama. Kaji bumi tu. Dengan sebab itu kita tak perlu ikatkan hak kata bumi 7 tu hak 7 lapis ni. Tak perlu. Hak ada dalam hadis Bukhari dia sebut hak bumi ni, ya hak ni.
hak ni pun maknanya banyak juga. Tapi hak dalam ayat tadi maksud bumi tu tidak semesti bumi ni, boleh jadi bumi lain, boleh jadi bumi lain. Kalau kita kata bumi ni hak lapis-lapis tu, lepas tu Nabi Adam, hak kata Adam seperti Adam kamu, Nuh seperti Nuh kamu tu, dia duduk dalam mana? Dalam bumi ni. Apa makna? Tidak sampai maksudnya. Dengan sebab itu kita kena pakai bumi ni dengan makna bumi lain hak tadi. Kok ada dalam tanah negara apa dia? Ulat-ulat ada. Bukan Isa seperti Isa kamu. Hak tu Ibrahim seperti Ibrahim kamu. Adakah pula peperangan dalam tu hak seperti manusia? Perang di antara kebatilan dengan kebenaran. Di antara kufur dengan syirik, di antara kufur dengan tauhid, syirik dengan tauhid. Adakah sana? Tak ada. Ini menunjukkan bumi lain. Bumi lain. Hak dalam hadis ni ya, bumi ni ia dikatakan akan dikalungkan dia tu. Bumi ni. Tapi bumi ni pun padat dah. Hak ni pun padat dah. Sebab manusia duk berebut pun, hak bumi ni akan dililit dia dengan bumi ni. Kemudian hadis-hadis tadi dari segi makna dia jelaslah. Sahabat-sahabat ni dia sangat takut. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail itu salah seorang sahabat 10 lah tu, yang telah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Dia heranlah, dia kata aku ambil hak dia. Tak lah, maknanya dia sendiri ada dengar Nabi SAW kata lagu mana berkenaan dengan orang yang ambil tanah orang ni, lagu mana. Takkanlah dia nak ambil, tak ada lah. Begitu ceritanya. Jadi hadis-hadis itu maksudnya lebih kurang lah, kita pun sudah jumpa dah sebelum pada ni banyak kali dah. Nampaknya kena sekat tu. Hal lain itu kita sambung kemudian lah. Wallahu a'lam.